Bukit Gantang dah letak jawatan ke sebab dah banyak banner kat sana. Banner ni bolehlah pasang kan. Kadang bagi kat saya 100 banner, saya 2-3 orang je boleh pasang. Kan? Apa yang berlaku di Bukit Gantang tu mudah aja sebenarnya. Kalau Parti Bersatu ni ada keberanian lah. Kalau Parti Bersatu adalah sebuah parti yang bermaruah, berintegriti, apa yang berlaku di Bukit Bintang itu mudah aja. Bila seseorang ahli parlimen, ahli parti yang tidak mengikut disiplin parti, apa tindakan dia? Pecat je. Kalau dia ada maruah lah, kalau parti itu ada maruah. Ya, tak guna nak gantung-gantung banner ni, buang masa je. Ya. Takkan Parti Bersatu tidak ada undang-undang kot. Ya, teruk sangatlah Parti Bersatu. Presiden dia pernah jadi Perdana Menteri tu, kan, walaupun 17 bulan. Takkan parti dia tak boleh nak mendisiplinkan ahli dia. Kalaulah Parti Bersatu tidak boleh mendisiplinkan ahli dia dan boleh bertindak tegas kepada ahli dia yang terang-terang melanggar disiplin parti dia, ya, yang tidak menyokong kepimpinan dia, itu pun parti dia tidak mampu nak bertindak tegas, tidak ada, ya, orang panggil apa, political will, tidak ada kekuatan politik nak bertindak, maka dia patutlah digagal jadi Perdana Menteri dulu. Ya? Nak jaga parti pun tak boleh, nak jaga disiplin ahli parti pun tak boleh, nak bertindak tegas kepada ahli parti pun tak boleh. Sebab itu tak heran saudara, bila dia jadi Perdana Menteri, dia tak mampu, ya, nak menangkap perasuah-perasuah penakau-penakau sebab dia bukan ada kekuatan. Itu aja, mudah aja. Ya? Dia macam parti Anwar Ibrahim ni, sebelum jadi Perdana Menteri, siapa langgar disiplin parti, keluar kena pecat. Langgar je kena pecat. Tak kira lah timbalan presiden ke, ketua wanita ke, engkau langgar, kau keluar. Kan? Mudah. Itu waktu Anwar tak jadi Perdana Menteri tu. Kan? Dia dah bertindak tegas. Itulah parti yang ada integriti, parti yang ada maruah, parti yang dipimpin oleh seorang yang berani. Tak kira lah kau ada pengaruh ke, kau timbalan presiden parti ke, engkau ketua wanita parti ke, engkau ahli parlimen ke, engkau menteri besar ke, kan? Kau langgar disiplin parti, out. Keluar. Ini Parti Bersatu dah 5 orang dah ni. Ya? 5 orang. Tak nak sokong presiden, ya, tapi sokong PMX. Bayangkanlah tu. Ya? Tidak sokong presiden parti dia, tapi sokong PMX. Tak ada tindakan daripada parti, kena gantung je. Ya? Itu bukan kesalahan kecil-kecil. Ya? Kesalahan besar, kesalahan asas. Melanggar. Tapi tidak ada keberanian. Tak berani nak pecat. Last sekali suruh budak-budak gantung banner. Kan? Gantung banner. Dia suruh ahli parlimen tu letak jawatan. Dia bukan susah nak suruh letak jawatan. Kalau matlamat kita, nak suruh ahli parlimen letak jawatan, kan, pecat dia dulu. Dia tahu saudara, undang-undang ni, ya, undang-undang yang dia sendiri sokong, yang dia sendiri setuju dulu, telah makan diri dia balik. Sebab itu dia tak berani pecat. Ya, sebab itu Din Cirit ni, dia tak berani pecat 5 orang ni. Sebab dalam undang-undang Akta Lambat Parti sekarang ni, mana-mana ahli parlimen yang dipecat oleh parti masing-masing, dia tidak perlu meletakkan jawatan. Sebab itu dia buat tekanan macam mana? Dia suruh budak-budak pasang banner banyak-banyak. Kononnya nak bagi tekanan kepada ahli parlimen Bukit Gantang, ya, supaya dia letak jawatan. Tapi ahli parlimen Bukit Gantang ni pun bukan bodoh. Ya? Dia tahu kalau dia letak jawatan, maka pilihan raya kecil akan diadakan. Buat apa dia nak buat pilihan raya kecil kalau dah dia ahli parlimen, dia dah menang lah. Dia dah dapat gaji airline ahli parlimen. Dia dah keluar belanja banyak masa berkempen dulu, dia dah menang. Buat apa buat kerja bodoh pergi letak jawatan dan pilihan raya semula diadakan? Itu kerja bodoh. Sebab itu ahli parlimen tu buat tak tahu je. Kau gantung-gantung lah, dia kata. Kalau kau nak pecat pun, pecat lah, dia kata. Sebab itu Parti Bersatu sekarang ni dalam keadaan tersepit. Sebab apa?
Sebab perbuatan mereka dulu, waktu mereka jadi kerajaan dulu, waktu mereka berkuasa dulu, mereka sendiri tak nak setuju undang-undang itu. Mereka nak kekalkan undang-undang supaya mana-mana ahli parlimen, ya, yang menyokong mana-mana parti lain yang tidak mengikut arahan parti, ya, kalau dipecat tidak perlu kosongkan kerusi. Maka undang-undang itu sekarang ni makan diri dia balik. Padahlah muka. Sebab kamu dulu, niat kamu dah tak baik, niat kamu dah tak betul. Parti-parti lain dah bersetuju dah, ya, untuk memperbetulkan, ya, bagi nampak Akta Luar Parti ini benar-benar berkesan, supaya mengajar ahli parlimen menghormati mandat yang diberikan. Itu semangat Akta itu dulu. Supaya tidak ada pelacur-pelacur politik menjual maruah mereka seperti mana mereka menjualnya kepada Parti Bersatu dulu, sehingga Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri. Ya, sebab adanya pelacur-pelacur politik ini yang menjual maruah mereka begitu murah. Ya, sebab itu Akta Luar Parti itu dilakukan supaya nak menghalang perbuatan ini. Tetapi waktu itu Parti Bersatu tak setuju. Dia tak setuju kalau ahli parlimen dipecat oleh parti, maka diadakan pilihan raya. Dia tak setuju. Dia kata tak apalah, kalau langgar disiplin parti pun tak perlu, ya, tak perlu kosongkan kerusi. Sebab apa dia setuju macam tu? Sebab senang, ya, sebab dia rasa dia boleh jadi Perdana Menteri pada semula. Untuk nak tambahkan sokongan pada dia, dia boleh beli lagi sekali. Dia boleh shopping. Dia boleh shopping ahli-ahli parlimen. Sebab itu dia tak nak, ya, dengan undang-undang yang kita cadangkan, yang dicadangkan oleh Datuk Wan Junaidi. Akhirnya undang-undang itu memakan diri dia. Sekarang ni Parti Bersatu tak berani nak pecat 5 orang ni. Walaupun 5 orang ni dah terang-terang melanggar disiplin parti. Apatah lagi ahli parlimen Bukit Rantang ni siap buat PC lagi, mendedahkan macam-macam. Dan dia kata dia tidak takut untuk dipecat. Tunggu apa lagi parti? Dia cirit. Tunjuklah kejantanan kamu. Tunjuklah maruah parti kamu. Pecat dia. Ada berani? Tak berani, saudara. Tak berani dia nak pecat. Sebab apa dia tak berani? Sebab kalau dia pecat ahli parlimen tersebut, 5 orang ni yang sokong PMX ni, kalaulah Parti Bersatu pecat, mereka akan menjadi ahli parlimen bebas tanpa perlu kosongkan kerusi. Mereka akan jadi ahli parlimen bebas tanpa perlu kosongkan kerusi. Kemudian ahli parlimen bebas ini boleh menyertai mana-mana parti politik yang lain. Sudah semestinya ahli parlimen itu tidak akan jadi ahli parlimen bebas. Bila dah kena pecat, tentulah dia akan memilih menyertai parti di dalam gabungan kerajaan perpaduan. Sebab sekarang ni pun dia dah sokong PMX. Bila dia sokong PMX, takkan dia nak jadi macam Sidik Sagaraga tu, jadi ahli parlimen bebas. Gatal hidung ah. Dia bukannya bodoh. Sebab itu parti tak pecat dia. Kalau dia pecat, dia jadi ahli parlimen bebas. Kalau jadi ahli parlimen bebas, dia tidak perlu kosongkan kerusi. Dia boleh pilih mana-mana parti yang dia nak. Dan ini merugikan Parti Bersatu. 5 kerusi parlimen itu akan pergi kepada parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Dan Bersatu kehilangan 5 kerusi parlimen. Sebab itu Muhyiddin tidak mahu pecat. Tetapi kalau parti itu ada maruah, dia tak peduli. Janganlah report. Walau on nak report pula, takut aku dedahkan sesuatu ke. Relax, bersabar Walau on. Jangan report. Saya bukan mencarut, saya bukan cakap lucah. Saya bukan melakukan perkara qazaf. Nak takut apa? Saya cuma ceritakan kebenaran dari segi undang-undang parti.
saya mengatakan bahawa Parti Bersatu ini sebuah parti yang bacol, ya, tidak berani bertindak kepada ahli parti dia yang terang-terang melanggar disiplin parti. Parti yang tidak bermaruah. Sebab itu bila dia jadi Perdana Menteri, dia tidak mampu mengambil tindakan kepada perasuah penyakau. Sebab di kalangan mereka pun terdiri pada puak-puak itu. Macam mana nak ambil tindakan? Ahli parti pun dia tak berani nak ambil tindakan. Macam mana nak ambil tindakan pada orang lain yang lebih besar? Menteri-menteri yang lain. Sebab tu jadi pemimpin ni, kena berani, ada political will, kekuatan membuat keputusan politik. Macam Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni sebelum jadi Perdana Menteri pun, kalau parti, ahli parti tak kira kau apa, langgar saja undang-undang, langgar saja disiplin, tidak ikut arahan parti, buang terus. Paling ringan kena gantung. Timbalan presiden tak ada, ketua wanita pun habis hanyut. Berapa ramai pimpinan dalam majlis pimpinan pusat yang dipecat. Masa itu Anwar tak jadi Perdana Menteri pun, tapi dia dah berani buat keputusan kepada ahli parti dia sendiri. Sebab bagi Anwar, nak jadi pemimpin kena ada keberanian. Apatah lagi kamu mesti ada ketegasan, keberanian kepada ahli parti kamu sendiri. Macam kita lah sebagai ketua rumah tangga, kita mesti ada keberanian dengan anak-anak kita, dengan isteri dan anak-anak kita. Kalau kita dengan isteri pun takut bini, dengan bini pun minta ampun, ampunkan kami pun gua, ampunkan kami pun gua. Kalau dengan bini pun kita takut, kan? Dengan anak-anak pun tak berani tegur. Macam mana kita nak jadi wakil rakyat? Tak layak jadi wakil rakyat. Jadi suami pun kita bacol, macam mana kita nak jadi wakil rakyat? Dengan dencirit pun macam tu. Sebab itu dia kata, saya buat keputusan tarik semula untuk tidak bertanding Presiden Bersatu, bukan kerana tuan-tuan, dia kata, bukan kerana perwakilan, bukan kerana majlis tertinggi, tetapi kerana isteri tersayang saya. Itu dia sini cakap, bukan kita cakap. Dia sebagai presiden, dia tak dengar cakap perwakilan. Dia kata, bukan keputusan majlis tertinggi, saya memikirkan untuk tarik balik keinginan saya untuk tidak bertanding, untuk tidak mengekalkan kursi presiden kerana bini saya. Dengan bini pun takut, dengan ahli parti sendiri pun tak berani buat keputusan, tapi bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, saudara. Alhamdulillah, cita-cita dia tidak tercapai. Sebab itu, hari ini dia dah jadi meroyan. Nak memimpin negara kita, nak angkat martabat negara kita, nak memajukan negara kita mesti dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas, yang berani buat keputusan, yang tidak memilih kasih di dalam membuat keputusan. Walaupun dia timbalan presiden, yang rapat dengan presiden, tetapi kalau dia melanggar arahan parti, menentang parti, maka dia disingkirkan. Itu yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, Parti Keadilan. Parti Bersatu sembang saja lebih. Samalah dengan setro-setro dia. Kebaculan dia sama dengan setro-setro dia. Cakap, hebat. Kan? Ajak berdebat, tak ada apa. Ajak berdebat, dia pakai hamu tahun tu, kan? Lepas tu main isu dalam kain dalam seluar. Itu modal dia ada. Sebab itu mereka ada pemimpin seperti Den Cirit. Sama dengan penyokong. Pemimpin yang bacol diangkat oleh penyokong yang bacol. Macam itulah. Itulah pemimpin yang lahir. Kerana penyokong yang angkat dia pun sama macam dia. Okey, faham? Faham anak-anak muridku? Faham wahai walaun-walaun di bawah? Kalau tak faham, boleh tanya naik, tidak ada masalah. Anda tidak akan di-ISA kan dalam room saya. Anda bebas untuk naik dan bertanya.
Satu lagi saya nak ulas, rombakan kabinet esok. Difahamkan ada rombakan kabinet. Dalam media sosial dah viral daripada awal tengah hari tadi. Kemudian disahkan tak salah saya melalui Awani, tak salah saya lah. Ya. Besok ada rombakan kabinet. Tapi bila sebut rombakan kabinet ni bukan bermakna semua sekali akan bertukar. Ya. Yang saya fahamlah, yang saya jangkakan, tidak melibatkan keseluruhan. Kemungkinan mengisi kekosongan jawatan menteri yang kosong, iaitu Menteri KPDN, ya, Menteri Pengguna ni, yang menggantikan tempat almarhum Saluddin Ayub, ya. Mungkin tempat itu diisi lah. Dan saya menyangkakan bahawa jawatan itu juga akan diisi oleh wakil daripada Parti Amanah, ya. Tak tahulah siapa. Itu saya tak tahu. Ya. Cuma saya mengharapkan sekurang-kurangnya yang menggantikan almarhum Saluddin Ayub ini, kalaulah tidak lebih daripada dia, sekurang-kurangnya sama setaraf dengan almarhum Saluddin Ayub. Ya, orang yang ada inisiatif, idea yang baik, orang yang rajin, orang yang jujur, ya, orang yang tidak berkira masa dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat melebihi kepentingan diri dia. Kita harapkan itulah pengganti kepada almarhum Saluddin Ayub daripada wakil amanah, kalaulah wakil amanah diberikan lagi sekali, ya, peluang untuk mengisi jawatan tersebut. Tak kira dah parti mana pun. Tapi kita nakkan sekurang-kurangnya, kalau tidak lebih daripada almarhum Saluddin Ayub, sekurang-kurangnya setaraf. Janganlah bawah pada itu. Ya? Dalam keadaan sekarang ini, negara masih lagi kita berdepan dengan krisis, ya, barang-barang dan sebagainya. Kita perlukan pemimpin yang lebih rajin, yang lebih ikhlas, yang sihat tubuh badan, yang cergas. Itu penting. Ya, cergas itu penting. Ya, jangan kerja-kerja sikit sakit, kerja sikit sakit. Tak boleh lah. Cari yang cergas. Ya, sebab ini penting. Nak mereka menteri ni kena banyak turun ke akar umbi. Ya, pergi sana, pergi sini, tengok sendiri, pantau sendiri. Banyak kerja, saudara. Ya, kena rajin dan kena cergas. Ya. Itu Menteri KPDN. Kalaulah ada lagi satu dua lah, ya, kalau ada pun timbalan menteri kot. Ya, kalau menteri yang lain mungkin satu dua yang diberikan peluang kepada orang lain ataupun ditukar portfolio. Ya, kalau selama ini dia jadi menteri ini, dia akan pergi ke kementerian yang lain. Kemungkinan itu berlaku. Saya tak jangkakan satu perubahan yang besar lah berlaku dalam rombakan kabinet. Tetapi kalau nak berlaku juga, saya cadangkan tukarlah Menteri Agama. Ya? Mungkin saudara berbeza dengan saya. Ya? Saya ada sebab dan alasan saya sendirilah. Ya? Yang lain tu saya rasa okey. Ya? Ada juga kelemahan, kita pasti. Apatah lagi baru setahun jadi menteri. Ya? Pengalaman mungkin tak ada. Kalau ada pengalaman pun mungkin pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bagi mereka asing. Ya? Dengan suasana reform yang dibawa oleh Anwar ni, bagi mereka belum dapat lagi, ya, nak menghadam apa yang Anwar nak dalam kajian madani ini. Jadi Anwar kata setahun ni tak adil bagi dia nak menilai. Ya, betul, ada betulnya juga. Tetapi saya nak bagi tahu saudara, kadang-kadang ada menteri ni, ya, yang selalu dikritik di media sosial, dia selalu dihentam oleh orang. Ya, sebenarnya dia perform, dia buat tugas tu betul, dia buat tugas, dia rajin. Ya, dia ada idea. Ya, dia buat kerja. Tetapi rakyat tak nampak. Sebab apa rakyat tak nampak? Sebab menteri ni dia tak pandai meletakkan pegawai-pegawai media dia. Ini pun satu kelemahan. Sebab tu kadang-kadang kita fikir nak tukar menteri itu kadang kesian. Sebab kita tahu dia boleh buat kerja. Kita yang tahu mengikuti dia, kita tahu dia buat kerja. Tetapi kenapa rakyat kritik dia? Kenapa ada lagi orang kata, menteri ni apa, buat apa? Tak tahu. Sebab kelemahan menteri tersebut dalam mencari orang-orang, pegawai-pegawai media dia yang boleh bantu dia. Itu satu kelemahan. Ya? Sebab dalam politik ni saudara, ya, betul dalam Islam ni orang kata kalau kita buat satu perkara yang baik, ya, sembunyi-sembunyi, biar datang keikhlasan dalam hati. Ya? Kena sembunyi-sembunyi. Buat kerja, zuhud. Kalau kita menunjuk ni macam kita riak. Ya? Salah saudara, dalam politik kita kena tunjuk bukan untuk kita riak. Kita kena bagi tahu rakyat bahawa aku yang kau amanahkan, ya, yang aku jadi menteri, yang dibayar gaji oleh rakyat, aku telah laksanakan kerja tersebut. Tujuan kita nak bagi tahu itu aja.
Bukan nak kata aku menteri yang bagus, aku rajin. Bukan, itu riak. Tak boleh. Tapi sungguhnya kita viralkan. Apa yang kita buat, nak bagi tahu rakyat, kamu bayar gaji aku, ya, alhamdulillah aku lakukan. Ini yang aku buat, ini yang aku buat, ini yang aku buat. Allah. Itu tujuan dia. Sebab itu saya katakan penting pegawai media ini. Pegawai media yang rajin, pegawai media yang tahu bagaimana dia nak mempromosikan bos dia. Apa yang dia lakukan, dia kena sebarkan ke orang. Apa dasar yang baru, dia kena sebarkan. Apakah ni program-program yang telah menteri hadiri, ya, timbalan menteri hadiri. Apa kebaikan dia kepada rakyat, pegawai media kena sebarkan. Apa masalah rakyat, pegawai media ini akan salurkan kepada menteri. Ya, itu kerja dia. Sebab kamu dibayar gaji. Saya tidak apa yakin. Kadang-kadang ada orang dia mengharapkan komunikasi kementerian. Kementerian pun ada pegawai komunikasi dia juga. Tapi biasalah saudara, kementerian ni orang kaki tangan awam buat kerja. Dia tak kisah parti mana pun jadi kerajaan. Dia tak buat ke tak buat ke, gaji dia jalan. Sikap tanggungjawab kepada parti tu memang dia tak ada, pasal ada kaki tangan awam. Dan ada kaki tangan awam yang deep state. Itu kena jaga juga. Dia jaga komunikasi menteri, tetapi dia deep state. Dia orang penyokong Tegar Walaon. Kan? Dia kerja situ, dia penyokong Walaon. Kalau boleh dia nak sorok-sorok kan. Dia tak hebahkan apa yang bagusnya menteri ni. Ataupun dia bekerja, sekali menteri ketuk, sekali jalan. Sekali ketuk, sekali jalan. Macam tu. Sebab itu saya kata pentingnya menteri ini cari orang politik, ya, yang dia ketahui bahawa orang ni boleh bantu dia. Ya. Itu yang saya maksudkan, bahawa ada menteri yang boleh buat kerja tetapi rakyat tidak tahu. Ya. Sayang kalau dia ditukar. Ya. Sayang kebolehan dia itu tidak kita rasai. Sebab itu penting lantikkan menteri-menteri. Ini juga dipesan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila saya dengar, sebab tu dia berucap dalam dialog, ya, setahun Kerajaan Malaysia Madani, Anwar sendiri sebut bahawa dia kata betul ada menteri yang kelas A, B, C, dan ada menteri yang rajin tetapi kita tidak tahu kerana tidak ada komunikasi yang baik. Ya, tidak ada penyampaian yang cekap. Jadi Anwar minta menteri-menteri perbaiki masalah itu. Ya, perbaiki kelemahan itu. Ini yang dimasukkan oleh Anwar Ibrahim. Dan saya sependapat dengan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakapkan. Ya, bahawa di situ ada kelemahan dia. Ya. Nah, itu dari segi rombakan kabinet. Ya. Cuma saya kata macam saya kata tadi, saya harapkan supaya Menteri Agama itu kalau boleh tukarlah.